المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang memberi kepada kita taufik dan kekuatan untuk kita berada pada awal bulan Rajab ini, berada dalam keadaan kita menghadiri majlis ilmu yang bertujuan untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala jadikan dia sebagai satu kebaikan dan pembukaan yang baik untuk kita hadapi hari-hari kita yang seterusnya. Yang daripada kitab Syarah Al-Alamah Al-Hudhudi ala As-Sanusiyah, kita berhenti pada muka surat berapa? Kat mana? Mana? Wal Hawadith. Muka surat Qiyamuhu ta'ala binafsi. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita berhenti pada minggu lepasnya berkaitan dengan sifat salbiyah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Maka pengarang rahimahullah telah mendatangkan pengertian mukhalafah, iaitu adamul mumatsalah. Kemudian setelah itu pengarang rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa menyalahi tersebut pada tiga perkara, iaitu pada zat, pada sifat dan pada af'al. Yang mana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, dan perbuatan Allah juga tidak sama dengan perbuatan makhluk. Kemudian kita berhenti pada wal hawadith. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian pengarang rahimahullah menyebut seterusnya tentang kalimah al-hawadith. Wal hawadithu hiya al-makhluqat. Dan bermula hawadith itu ialah segala makhluk-makhluk. Maka perkataan hawadis ini juga boleh kita faham dengan makna makhluk. Allah tidak menyamai sekalian yang baharu, maka dengan makna Allah tidak menyamai sekalian makhluk. Hawadis dan makhluk ini kena kepada, dia panggil masadak yang sama, hakikat luarannya sama, makna benda yang baharu. Katakanlah benda baharu tu apa? Alam. Perkara benda makhluk. Makhluk tu apa? Kita letak alam. Jadi masadak bagi makhluk dan juga hawadis
kena kepada benda yang sama, alam. Nampak? Okay? Jadi lafaz hawadis dan lafaz makhluk, hakikat luarannya kena kepada benda yang satu, iaitu alam ni lah. Kita kata alam ni lah, kerana alam ni dia itu baharu, dia itu makhluk. Tetapi melihat kepada apa? Kepada i'tibar lafaz hudus, melihat kepada i'tibar lafaz hudus, maka dipanggil hawadis. Kenapa? Atas dasar dia itu baharu, sifat dia baharu, maka melihat kepada sifat baharu dipanggil hawadis. Apa makna hawadis? Mufradnya hadithun, ialah yang wujud yang didahului oleh tiada. Kewujudan dia, ada dia ni asalnya tak ada dulu baru ada. Kewujudannya, keadaannya ada dia ini, sebelum itu tak ada. Maka kita panggil suatu tu hadis. Tidakkah itu sama? Ya, sebab itu pengarang kata makhluk pun sama. Makhluk ini melihat kepada dia itu diciptakan, dia itu diciptakan oleh Khaliq. Dia diciptakan oleh Khaliq, maka yang dicipta oleh pencipta dipanggil makhluk. Makhluk itu yang dicipta, maka lazim yang dicipta itu bahawa sebelum dia dicipta dia tak ada. Nampak? Sebelum dia dicipta dia tidak ada. Jadi kerana itulah pengarang rahimahullah menyebut bahawa wal hawadithu hiyal makhluqat. Walaupun ini i'tibar dari segi hudus, ini i'tibar dari segi khalq, tapi kena kepada perkara yang sama. Okey. Maka sifat salbiyah yang kita bicarakan ini ialah menyalahi Allah bagi sekalian makhluk. Kita dah sebut pada minggu lepas, pada dalam kita tulis itu, bahawa makhluk ini tidak lain, dia tak lari daripada dia itu jauhar ataupun arah. Ini berlaku secara istiqra', yang mana tidak keluar daripada dua ini sahaja. Kalau ada yang ketiga, cuba beritahu. Kalau ada yang ketiga, cuba beritahu. Cuma dah falsafah, ahli falsafah dia membahagikan kewujudan makhluk ini atau kewujudan al-asya' ni dengan pembahagian yang berbeza. Dengan pembahagian yang berbeza. Jadi itu kita tak payah masuklah, sebab falsafah ini sekadar benda yang mereka, kita kata pembuktian luarannya tidak. Adapun ahli kalam kita ini, benda yang tidak ada bukti, yang mana perkara itu akli semata-mata, itu masih tidak kuatlah, tidak kuat. Kecuali dia kena ada bukti ataupun ada dalil burhan yang kuat pada nak mengisbatkan sesuatu. Jadi mereka mengisbatkan satu, dinamakan hayula dan juga surah. Dia bagi ikut cara lain pula ahli falsafah, hayula dan juga surah. Jadi ni kita tak terpilah, kerana falsafah ni perbincangan yang sedikit memerlukan kepahaman, yang kita kena teguh akidah dulu. Kita kena teguhkan benda yang dituntut daripada kita. Adapun falsafah dah benda yang masuk kepada perkara-perkara yang dalam itu kita belajar pada peringkat yang lain lah pula. Baik, selesai daripada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mudah je kan? Dia tidak teranglah panjang-panjang, kecuali kita masuk kepada syarah dan hasyiah terhadap matan tersebut. Seterusnya, sifat yang seterusnya, wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. La yaftakiru ila mahallin
wala mukhassisin. Berdirinya Tuhan dengan sendiri, berdirinya Tuhan dengan sendirinya, dengan makna la yaftakiru ila mahallin, Allah tidak berhajat kepada tempat, wala mukhassisin, dan tidak berhajat kepada pencipta. Itu makna Tuhan berdiri dengan sendiri. Wujud Tuhan tu tidak bergantung kepada yang lain untuk dia ada, dan dia tidak juga diciptakan oleh yang lain. Nanti dia akan terang. Kata pengarang, wa qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qala syarih, qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah dengan sendiri, ibaratun an nafyi iftiqarihi ilal mahalli wal mukhassisi. Ibarat daripada ternafinya berhajat Tuhan kepada mahal, tempat, dan juga mukhassis, pencipta, yang mengkhusus. Yang khusus maknanya yang cipta lah. Makna bila kata Allah berdiri dengan sendiri, Allah tak perlu kepada tempat, Allah tak perlu kepada pencipta. Itu makna berdiri sendiri. Bukan dengan makna berdiri sendiri itu Tuhan bangun diri, Tuhan bangun sendiri tanpa perlu ada orang tolong. Bukan. Itu nisbah makhluk boleh. Budak itu berjaya berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan ibu bapanya. Betul? Dia bangun sendiri. Tapi qiyamuhu ta'ala binafsihi dengan makna yang disebut ini, apa dia? Iaitu dengan makna Tuhan tak berhajat wujudnya pada sesuatu untuk dia ada pada tempat, dan tidak berhajat kepada yang lain yang menciptanya. Sebab itu pengarang rahimahullah mentafsirkan makna qiyamuhu dengan la yaftakiru ila mahallin wala mukhassis. Apa makna mahal yang disebut di sini? La yaftakiru makna la yahtaj, la yahtaj. Al-iftiqar, al-ihtiyaj makna sama. Wal mahallu huwa dzatu. Dan bermula mahal itu ialah zat. Mahal yang dimaksudkan di sini ialah zat. Kalau kita buka kamu, mahal tu tempat, tak? Kalau i'rab, la mahalla lahu minal i'rab contohnya kan. Itu mahal tu maknanya tempat, kedudukan. Mahal yang dimaksud di sini ialah zat. Tu mahal yang dimaksudkan di sini. Kalau kita pergi makan, mak marah jual mahal. No, itu mahal lah itu. Itu mahal Melayu ni, mahal dengan makna mahal daripada harga. Nisbah kepada harga yang melampaui daripada kebiasaan, dia panggil mahal. Mahal dengan makna tepat, dengan makna zat di sini. Iyalah kita sebut tepat pun betul juga, tapi zat dan tepat dengan makna zat. Faham tak zat? Zat yang kita sebut bahawa sesuatu itu sama ada zat atau sifat. Cuma itu saya tulis jauhar dengan arak kan. Jauhar arak itu nisbah pada makhluk, nisbah kepada secara umum segala perkara ini terbahagi kepada dua, zat atau sifat. Zat atau sifat, apa-apalah, sama ada dia itu dia zat atau sama ada itu sifat. Ini kalimah zat ni lebih umum daripada kalimah jauhar. Kalimah zat ni lebih umum pada kalimah jauhar, kerana Allah pun Allah ada zat dia. Zat mana? Allah diri Tuhan tu lah. Jangan faham zat tu dengan mana zat besi. Zat besi, kalsium dan semua itu bukan lain. Ini kalau istilah ni tak faham, nak tanya. Nak tanya istilah ilmu ni, kalau tak faham tolong tanya. Jangan takut nak tanya. Walaupun kalau awak rasa awak tanya, kawan awak cemuh awak ejek, oh gitu awak tanya, biar. Sebab apa? Saya bimbang orang tak faham lain, kita rasa macam faham dah, rupa-rupanya sampai maklumat salah. Ini banyak berlaku. Bukan sekadar pelajar dalam kalangan kuliah-kuliah umum dan juga pada asatizah pun kadang-kadang pemahaman istilah yang tak betul tu jadi susah gitu. Nasib baik akhir ditanya juga. Ditanya balik. Tapi tanya balik jadi baru saya tahu bahawa istilah yang disebut tu tak faham.
Jadi siapa tak faham tolong tanya. Jangan segan, jangan malu. Orang lain pun kawan awak pun kadang tak tahu sama macam awak juga. Cuma dia malu nak tanya. Lebih awak tak malu nak tanya, dan awak telah memberi buka jalan untuk orang lain dapat maklumat, orang lain dapat ilmu. Jangan malu bertanya, walaupun benda asah kita rasa kita tak faham, tanya. Kita membuka jalan orang lain dapat ilmu dengan sebab kita. Zaman Rasulullah SAW, kadang sahabat ni segan juga nak tanya Nabi benda-benda yang lekeh-lekeh ni. Mereka tunggu sangat. Mari badui, orang-orang daripada pedalaman, mari jumpa dengan Nabi, tanya. Jadi bila ada badui orang jauh datang tanya Nabi, mereka kuranglah segan. Jadi mereka pun tumpang-tumpang nak dengar juga apa benda dia tanya. Jadi mereka cari masa, kalau ada orang-orang tanya ni, mereka nak tahu apa yang ditanya tu kepada Nabi SAW. Maka soal ni ialah nisful ilm, separuh daripada ilmu. Kita dah tanya itu makna kita dah ada benda yang kita nak tahu. Tunggu lagi kita isi dengan pengetahuan bagi persoalan itu. Okey. Kat mana tadi? Dia kata mahal ini ialah zat. Maka zat ini umum. Allah kita panggil zat juga. Makhluk kita panggil zat juga. Tapi kalau zat makhluk, dia ada nama khusus, iaitu jauhar ataupun jirim. Jisim ini gabungan dua jauhar dan lebih. Jadi jauhar dan juga jisim ni, zat makhluk ada nama khusus, nama jauhar dan juga jirim. Jisim ialah samalah, jisim tu himpunan dua jirim atau dua jauhar dan lebih. Adapun Tuhan kita tak boleh nak panggil jauhar, kerana zat hakikat Tuhan tak sama dengan hakikat makhluk. Jadi penamaan jauhar dan jirim ni khusus pada makhluk saja, kerana dia merujuk kepada sesuatu yang bertempat. Ma tahayyaza bi nafsihi, sesuatu yang mengambil ruang dengan dirinya. Maka Allah zat yang bukan mengambil ruang, dia bukan terikat dengan ruang dan juga terikat dengan tempat. Maka kita tak panggil dia sebagai jauhar atau jirim. Seterusnya ialah sifat. Sifat ni umum. Allah mempunyai sifat, makhluk pun mempunyai sifat. Tetapi sifat makhluk kita namakan sebagai a'rab. Jamaknya a'rab dengan ain, bukan dengan ghain. Dengan ghain itu aghrab. A'rab mufradnya aradun. Arad ni apa? Ialah sifat makhluk. Yang kalimah asal arad ialah makna mendatang, sebab sifat makhluk ni dia mendatang dan boleh pergi, dia tidak kekal. Maka sifat makhluk kita panggil arad. Sifat Tuhan kita tak boleh panggil arad, kerana tadilah istilah arad itu kepada benda yang mendatang. Dia boleh datang dan boleh pergi, boleh hilang. Adakah sifat Tuhan begitu? Tidak. Maka sifat Tuhan hanya dinamakan sebagai sifat sahaja. Sifat Allah kita panggil sifat. Sifat makhluk, sifat pun kita panggil, arad pun kita panggil. Kemudian kembali kita kepada perbincangan ni. Mahal huwa dzat, ay dzatullah. Dzatullah ta'ala ghaniyatun 'anil mahal. Bila kata Allah tidak berhajat kepada tempat, makna zat Allah maha suci, dia ghaniyatun, terkaya, 'anil mahal, daripada tempat. Okey. Tempat yang dimaksudkan di sini juga dalam syarahan-syarahan dan huraian ada sebahagian daripada asatidah dan ulama kita, dia bila kata Tuhan tak berhajat kepada tempat, dia kata Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak bertempat itu betul lah, tetapi perbincangan tidak bertempatnya Tuhan itu, dia dalam apa yang disusun oleh pengarang sendiri, dan yang disusun oleh pengarang dan juga oleh ulama-ulama yang mensyarahkan matang bagi Sanusiah sendiri. Perbincangan Tuhan tidak bertempat tu, itu masuk dalam menyalahi Allah dengan segala yang baharu. Okey.
Perbincangan Tuhan tak ada Tuhan tidak terikat dengan tempat. Tuhan tidak ada tempat. Contohnya, Tuhan bukan duduk di atas arasy. Tuhan bukan duduk di langit. Duduk dan bertempat itu perbincangan tu dibincang dalam masalah mukhalafah. Tu. Walaupun ada yang mensyarahkan bila kata dengan makna terjemuh Tuhan tak berhajat dengan tempat, makna Tuhan wujud ni bukan pada tempat mana-mana. Nampak macam betul, tapi kerana kita mengikut kepada murad yang dikehendaki oleh musannif, maka wajarlah kita letak dia dalam tempat yang dibincangkan oleh musannif sendiri. Okey. Dari segi iktibar umum, lafaz itu memberi saja kefahaman itu, tapi bukan itu yang dimaksudkan mahal di sini. Mahal di sini dengan makna zat. Apabila mahal itu dengan makna zat, apa makna? Allah zat Tuhan terkaya daripada mahal. Apa makna mahal? Aizatullah ghaniyatun an zat. Gitu lah. Bila mahal tu dengan makna zat, bila kita kata aizatullahi ghaniyatun anil mahalli wal mukhassisi. Mukhassisi tu kediang lah. Zat Allah terkaya daripada mahal, ai an zatin. Zat Tuhan terkaya daripada zat. Apa maksud? Dengan makna wujud zat Tuhan bukan pada zat lain. Okey. Apabila kita dah faham bahawa sesuatu perkara itu sama ada wujudnya bersendirian, kita panggil zat. Zat dia wujudnya, dia wujud dengan ma qama bi nafsi, sesuatu yang ada sendiri. Lawannya sifat. Sifat ini ma qama bi ghairi, sesuatu yang wujudnya di yang lain. Sesuatu yang wujudnya pada yang lain, di yang lain. Kita ambil contoh kopiah ni, kopiah. Kopiah warna putih. Kopiah putih. Bila kita sebut kopiah putih, akal kita faham dua benda dah. Faham zat kopiah dan faham sifat dia putih. Nampak? Ke ada orang faham lain? Ada tak? Kalau ada khabar lah. Ni jarang-jarang makhluk gini. Jadi faham dua benda. Bila sebut kopiah putih, faham dalam otak kita mencerakikan dua mafhum, iaitu kopiah, iaitu zat, dan juga putih, iaitu sifat yang ada pada zat kopiah. Mudah tak? Okey. Maka kewujudan kopiah tu sendiri, adakah dia sama macam wujud sifat? Tak sama. Sifat ni, putih ni, ia kena ada di sesuatu baru boleh ada kewujudannya, baru boleh ada keternampakan ni. Kalau benda buat jenis nampak lah, baru boleh ada wujudnya. Wujudnya mesti di yang lain. Contoh putih tadi, sifat ni ma qama bi ghairi, sesuatu yang duduk di yang lain. Maka putih dia kena duduk di benda, duduk di zat. Contoh kopiah, contoh baju, contoh kertas. Okey. Ada kita jumpa tak putih yang duduk sendiri? Duduk sendiri. Dia tak kawan dengan orang, hidup dengan lain. Duduk sendiri-sendiri, ada tak? Ada tak? Ada. Ada. Awak carilah. Balik lagi, cari. Dalam perjalanan cari. Menu cari-cari, tapi tengok depan, takut langgar tiang ke, jatuh lokang ke, susah pula. Ada tak putih yang duduk sendiri? Tak ada. Gula putih yang ada pada gula pun ada di gula. Putih di kapas pun ada di kapas. Putih di salji pun ada di salji. Putih di susu pun ada di susu. Jadi sifat putih dia berhajat kepada zat untuk dia wujud. Okey. Kemudian berlainan dengan zat tu sendiri. Zat tu piah duduk di lain. Tu piah duduk di kepala. Itu duduk dengan makna mempunyai tempat kedudukan. Bukan itu perbincangan kita. Kita bukan nak bincang mahal dengan makna tempat atau ruang atau arah atau nisbah wujud sesuatu bagi sesuatu. Bukan tu. Jadi kena faham molek ni.
mahal dalam perbincangan qiyamu ta'ala bi nafsihi ini bukan dengan makna kedudukan, tapi dengan makna zat. Zat. Maka kopiah ni wujud dia kena ada duduk di lain ke tak? Tak lah. Faham tak? Kopiah ni wujudnya tak sama macam wujud putih. Wujud putih dia kena duduk di benda. Kopiah ni kopiah lah. Wujudnya sendiri panggil. Wujud sendiri. Jangan faham wujud sendiri makna tak ada pencipta. Bukan itu maksudnya. Sendiri wujud lawan bagi fahaman sifat yang mana sifat itu wujudnya pada benda. Adapun benda tu dia wujudnya bersendirian. Boleh? Maqama binafsihi, itu takrif bagi zat yang ada sendiri, bukan ada di yang lain. Boleh tak? Boleh adanya ada sendiri. Contoh kita kata air tak? Mana ni? Ikutlah apa? Kita kata beg saya. Beg ni wujud dia sendiri lah. Tapi warna bagi beg ni, warna tu kena ada di beg. Dia tak ada warna terbang biru. Tak ada. Dia warna tu dia duduk di benda. Ada pun benda tu sendiri lah. Dia tak ada tumpang apa-apa pun. Dia numpang apa-apa tak ada. Dia tidak menumpang di zat lain. Kau faham? Jadi mahal dengan makna zat ni, bukan dengan makna tempat. Dengan makna zat. Okey, jelas. Jelas tak ni? Ada nak tanya? Nak suruh ulang ke? Jelas. Okey. Maka zatullah ghaniyatun 'anil mahal, terkaya, tak perlu kepada tempat, tak perlu kepada zat. Tempat dengan makna zat. Wal mukhassisi bi kasri sadi, dengan kasrah sad. Mukhassis yang mentakhsiskan. Khassasa yukhassisu takhsisan, fa huwa mukhassisun wa dzaka mukhassasun. Jadi mukhassis dengan kasrah sad, apa makna mukhassis? Fa'il, yang mengkhususkan makna yang mencipta. Yang mencipta. Sebab itu ilmu-ilmu ni dia berbeza, istilah-istilah berdasarkan ilmu yang berbeza. Jadi macam kita tengok mahal tadi, mahal makna tadi dalam perbincangan sifat yang kita bincang ni. Mukhassis ni pula, mukhassis dengan makna fa'il, pencipta. Walhal makna asal mukhassis yang mengkhususkan. Okey. Bikasri sad wa huwal fa'il, iaitu fa'il. Jadi Tuhan tidak berhajat kepada pencipta, pembuat. Kenapa? Kerana dia itu wujudnya telah ada sejak azali, maka mustahil ada yang mengadakannya, yang memfa'ilkan, yang menjadikannya, yang menciptakannya, yang membuatnya. Itu makna berdiri Tuhan dengan sendiri. Jadi berdiri Tuhan dia sendiri dua makna. Tuhan bukan sifat, Tuhan bukan makhluk. Kalau kita nak ringkaskan, makna Tuhan berdiri Tuhan dengan sendiri dengan makna Tuhan bukan sifat, Tuhan bukan makhluk. Kerana sifat sahaja yang berhajat kepada zat, kerana makhluk sahaja yang berhajat kepada mukhassis. Itu dia. Itu kalau kita nak ringkaskan lah, kata benda makna qiyamu nafsi, makna Tuhan bukan sifat dan Tuhan bukan makhluk. Tuhan tak berhajat kepada zat kerana dia bukan sifat. Tuhan tak berhajat kepada mukhassis kerana dia bukan makhluk. Itu salbiah tu salbiah. Bukan tu salbiah lah tu. Tuhan bukan sifat. Salbiah ni yang mana maknanya nafi. Dia bukan sifat, dia bukan makhluk kerana dia tak berhajat kepada pencipta, tak berhajat kepada zat yang untuk dia duduk dan menempati. Habis. Kemudian kata pengarang, fabistighnaihi 'anil mahalli, dengan terkayanya Tuhan daripada tempat dengan makna zat. Ingat fabistighnaihi 'anil mahalli ai an zatin yaqumu biha, an zatin yaqumu biha. Yaqumu biha tu jumlah fi'liyah, duduk
pada mahal jar menjadi sifat kepada zat. Zatin yakumu biha, zat yang berdiri ia berdiri apa? Zat yang berdiri ia Tuhan biha bizat. Ya. Okay. Zatin yakumu biha tu dia satu takbir lah. Satu maknanya itu makna mahal tu. Zatin yakumu biha, zat yang sesuatu itu berdiri padanya pada zat. Okey. Maka dengan fabistirnaihi anil mahalli ay an zatin yakumu biha yalzamu an yakuna zatan la sifatan. Maka dengan terkayanya Tuhan daripada mahal, yakni daripada zat yang dia berdiri padanya, lazim bahawa adalah Tuhan itu zatan, Tuhan itu zat, la sifatan, Tuhan bukan sifat. Nampak? Bila kata Tuhan tak berhajat kepada zat, maknanya Tuhan itu zat, dia bukan sifat. Faham? Kerana kan kaedah al-hasru makna kita nak tentukan sesuatu sama ada A atau B, tidak ada pilihan ketiga. Maka kalau dia itu bukan A, tentu dia B. Dalam kaedah al-hasru, hasru makna kita nak ingat apa istilahnya hasru, bahasa moden sikit aku tak ingat apa dia, penentuan lah gitu, pengklasifikasian tu umum sangat. Kita tentu kalau dalam awak belajar dulu probability, kebarangkalian itu umum lagi tu. Kebarangkalian tu umum lagi, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini tertutup aja. Pilihan sama ada A atau B. Kalau dia itu tidak, dia itu bukan sifat, nescaya dia itu zat. Faham tak? Dia tak lagi, tak ada pilihan ketiga. Maka lazimnya yalzamu ayyakuna zatan la sifatan. Maka lazimlah Tuhan itu zat, dia bukan sifat. Mana diri dia tu zat, dah dia tak ada sifat ke? Memang dia bersifat, tapi sekarang ni bukan kita nak menafikan dan nak membincang tentang sifat Tuhan. Kita nak membicarakan tentang hakikat Tuhan tu, dia tu diri, dia tu zat ke sifat. Faham tak? Nak faham tu. Dia Allah ni, Tuhan ni, dia itu zat, dia bukan sifat. Tapi dia zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, zat yang bersifat dengan sifat-sifat yang maha tinggi. Itu perbicaraan, bukan kita nak nafikan Tuhan tu tak ada sifat, bukan. Okey. Li'anna sifata la budda an takuma bi mahallin. Kenapa tu Tuhan bukan sifat? Kerana sifat tak dapat tidak mesti ada pada mahal, pada zat. Macam kita sebut tadi lah, sifat ini wujudnya pada zat, di sesuatu benda. Ia takkan wujud bersendirian. Kita nak pergi kedai, kita nak beli, kita nak air, kita tawar, gula sudah habis dalam asrama kita atau milik rumah sewa kita. Jadi kita perlukan manis dalam air. Kita nak ke manis lah, kita nak air kita manis sikit. Nak buat air kopi ke air teh ni kelak, pahit. Jadi kita perlukan manis dalam air. Kita pergi kedai, cari tuang kedai, kata nak apa? Saya nak beli sekilo manis. Nak sekilo manis. Ada tak? Ada tak sekilo manis? Tuang kedai tu tak ada. Sekilo manis tak ada. Kita tak jual manis, kita jual gula. Tak boleh beli gula. Gula ni bahaya untuk kesihatan. Nak gula putih, saya nak manis saja, saya tak boleh. Ada gula perang, tambah juga, nak manis tu je. Manisan, gula Melaka pun tak boleh. Gula Melaka pun tak boleh. Saya nak manis je, boleh tak? Ada tak? Akhir-akhir kena ambak kita. Balik. Sama hari sini lah, cari lain lah. Orang nak beli sifat saja. Orang nak beli sebab dia manis tu mesti ada di benda.
Dia tak ada manis tu berasingan. Dia kena wujudnya pada benda. Manis pada air, manis pada kuih, manis pada gula, manis pada manisan, karamel dan seumpamanya. Semua itu ada pada zat. Manis pada senyuman. Manis pada senyuman. Tak ada manis berasingan. Kecuali manis FM. Itu radio. Tu radio manis FM. Dia kata sini kerana sifat tak dapat tidak kena duduk pada zat. Fahamlah kena jelas ni. Wa bistighnaihi 'anil mukhassisi, dan dengan terkayanya Tuhan daripada mukhassis yang mentaksih, yang mencipta, yalzamu an yakuna qadiman la hadithan, maka lazimlah bahawa Tuhan itu qadim, tidak baharu. Bila kita kata Tuhan terkaya daripada mukhassis, yang mencipta, yang mengada, yang menentu, makna apa? Makna Tuhan tu qadim. Tuhan bukan baharu, Tuhan tak baru, Tuhan bukan makhluk. Kenapa? Li'annahu la yahtaju ilal mukhassisi wa huwal fa'ilu illa al-hadithu. Kerana la yahtaju ilal mukhassisi, tidak berhajat kepada mukhassis. Mukhassis tu apa? Wa huwal fa'ilu, dan adalah ia mukhassis tu fa'il. Nak terang makna fa'il ni. Ilal mukhassisi ai wa huwa al-fa'ilu, dan dia mukhassis tu fa'il. Jadi wa huwa tu jumlah tu mu'taridah lah, dia tafsir kepada mukhassis. Ilal mukhassisi, ilal fa'ili maksudnya. Mukhassis makna fa'il. Kerana tidak berhajat kepada fa'il illal hadithu, kecuali yang baharu. Okey. Siapa yang berhajat kepada fa'il ni, pembuat ni? Makhluk lah, yang baharu je. Kalau qadim tak berhajat kepada fa'il, pencipta. Yang berhajat kepada fa'il dan pencipta ialah al-hadith, yang baharu, yang makhluk sahaja. Boleh? Jadi al-hadithu tu jadi apa i'rab dia? Jadi illal hadithu jadi apa i'rab dia? Istisna. Ada i'rab dia. I'rab jadi apa? Illa tu ada tu istisna. Al-hadithu tu apa? Jadi apa? Mana FBK ni? FBK pun ada ni. Jadi apa? Jadi apa? I'rab jadi apa? Maf'ulun bih ke? Jadi mudhafun ilaih ke? Jadi apa? Jadi fa'il kepada yahtaju. Dah tu lepas harah istisna tu, ini istisna mufarragh. La yahtaju ilal mukhassisi illa al-hadithu. Sekarang ni jumlah tu jumlah nafi. Jumlah nafi. Tam ke ghairu tam? Ghairu tam. Sebab apa? La yahtaju ilal mukhassisi. Siapa fa'il kepada yahtaju? Tak ada lagi. Itu fa'il mudhari'. Mana fa'il dia? Fa'il tak ada lagi tu. Mana fa'il dia? Fa'il duduk belakang. Duduk selepas ada istisna. La yahtaju ilal mukhassisi illal hadithu. Maka wal mustasna ala hasabi ala hasabi mauqil i'rab lah. Tengok mauqil i'rab yang sebelumnya. Ma'mul yang tak ada kan, di ma'mul tak ada situ. Yahtaju. Berhajat. Siapa yang berhajat?
al-hadisu, yang baharu itu tidak berhajat kepada pencipta kecuali yang baharu. Yang baharu al-hadisu jadi fa'il kepada yahtaju. Kita panggil istisna mufarrad, istisna yang kosong. Kosong makna tidak disebut lagi amil kepada fa'il sebelum tu. Makna ayat tak penuh lagi tu, ayat tak sempurna lagi. Jadi idza kana al-mustasna fi jumlati manfiyin ghairi tam, ada jumlah nafi yang ghairi tam, yang tak sempurna lagi, fa'il tak ada lagi fa'il, maka mustasna tu yang tengok mengikut kepada tempat i'rab dia. Kalau berhajat kepada apa? Berhajat kepada fa'il, maka di i'rab fa'il. Dalam kes ini fa'il. Kalau berhajat pada maf'ulun bih, maka di i'rab maf'ulun bih. Di sini fa'il lah. La yahtaju ila al-mukhassisi wa huwa al-fa'ilu illa al-hadithu. Tidak berhajat kepada pencipta kecuali makhluk lah, al-hadithu. Jadi yang berhajatnya ialah makhluk. Cara nak senangnya buang haraf nafi, buang ilah, letak balik, susun balik, jangan jadi al-hadithu atau yahtajul hadithu ila al-mukhassis. Berhajat oleh yang baharu kepada mukhassis. Kalau nak tahu makna, kadang-kadang nafi mari istisna ni kalau panjang-panjang jadi tak tahu makna, jadi belik sekali. Jumlah nafi tiba-tiba ada istisna. Makna gua ni susah. Buangkan nafi, buang istisna, cuba susun balik. Itu makna dia. Buang haraf nafi, buang istisna, susun balik ayat tu, itu maksud nak khabar bahawa al-hadisu yahtaju ila al-mukhassis. Makhluk yang baharulah yang berhajat kepada pencipta. Okey. Boleh. Kemudian seterusnya, jadi faham di sini khulasahnya bila kita kata Allah berdiri dengan sendiri, dengan makna Tuhan bukan sifat salbiah tu. Qiyamuhu ta'ala sifat salbiah, sebab maknanya makna bukan, makna nafi. Tuhan bukan sifat. Kerana apa? Kerana yang berhajat kepada zat ni ialah sifat. Sifat dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Jadi bila kata Tuhan tu tak berdiri dengan sendiri, makna Tuhan tak berhajat ada sifat. Tidak, Tuhan bukan sifat. Okey. Lagi, apa lagi makna qiyamuhu ta'ala binafsihi, tak berhajat kepada yang lain kan? Dengan makna Tuhan tak baharu, tak makhluk. Tuhan bukan baharu, Tuhan bukan makhluk. Kerana apa? Kerana makhluk dan yang baharu saja berhajat kepada mukhassis pencipta. Tak baharu, tak makhluk tu salbiah. Boleh. Dah gitu kita ni berhajat tak kepada tepat kita zat kita berhajat tak? Kita ni qiyamuhu binafsihi tak? Kita ni qiyamuhu binafsihi tak? Kalau tanya, kita ni adakah bersifat dengan qiyamuhu binafsihi? Ya, dengan makna pertama saja. Dengan makna kita ni zat, kita bukan sifat. Faham? Dah gitu sama dengan Tuhan? Tak sama. Jangan faham zat kita sama dengan zat Tuhan pula, itu jadi syiriknya. Tapi kalau kita dalam sifat-sifat yang kita belajar, sifat 20 tu, Allah bersifat dengan kudrat. Kita ada kudrat tak? Bersifat dengan kudrat? Ada. Dah adakah syirik tak? Syirik situ, ya syiriknya bila kita kata kudrat kita sama dengan kudrat Tuhan, tu baru jadi syirik. Kalau kita kata Allah bersifat dengan kudrat, kita pun bersifat dengan kudrat, tak ada jadi syirik. Allah bersifat dengan sama. Allah bersifat dengan basar, kita pun bersifat dengan samak dan basar. Syirik tak? Ada syirik. Yang jadi syirik kalau kita kata samak basar kita sama macam samak basar Tuhan, itu baru syirik. Dah. Bukan ke Tuhan ada samak basar, kita tak ada samak basar? Ni orang pengajian ajar makrifat, ajar sifat 20, tapi ajar salah. Jaga molek. Nak mengaji biar kita tahu susu galu pengajian guru, dan juga adakah diiktiraf ataupun tidak. Jaga molek-molek. Okey, kena pilih juga. Zaman sekarang ni memang kena pilih. Falyanzur ahadukum man ya'khudhu dinahu
hendaklah seorang kamu tengok daripada siapa dia ambil agama dia. Tahu? Uniza, pusat pengajian yang muktabar, yang mana diiktiraf ilmu demi faedah insan, inisiatif masjid, pusat Islam Masjid Uniza, dan juga fakulti kita bawa pensyarah-pensyarah, pengajar-pengajar yang mana kita boleh pegang dengan perkataan dia. Tujuan itulah penting sangat. Kalau luar-luar sana boleh jadilah. Kadang-kadang tak ditapih, tidak dini, jadi masuk pengajian yang salah, itu yang kita bimbang. Okay, baik. Dah dia kata Allah mempunyai samak basar. Kita, kalau kita ada samak basar, kita syirik lah. Maknanya kita tak ada samak dan basar, barulah kita mentauhidkan Tuhan. Ini mengarut sekali ni. Tidakkah dalam Al-Quran Tuhan kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, Tuhan menjadikan pada kamu as-sam'a, pendengaran, wal basara, dan juga penglihatan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, menjadikan kepada kamu al-absar, wal afidah, dan juga menjadikan kamu hati. Dah Tuhan menjadikan pada kamu. Dah kalau kita kata kita tak ada penglihatan, pendengaran, maknanya Tuhan tak buat lah. Kita tolak pula ayat Quran. Tengok. Sebab itu kena faham pemahaman akidah dengan pahaman betul. Kalau kita nafikan samak basar kita, dah tidakkah Quran Allah kata Tuhan jadikan bagi kamu as-sam'a wal absar, pendengaran dan penglihatan? Dah kalau Tuhan buat benda tak ada. Orang tak panggil buat atau panggil main-main. Buat benda tak ada. Mana tesis latihan ilmiah? Saya buat dah. Mana? Tu. Tak ada. Ada. Buat benda tak ada. Saya buat dah mana? Saya buat. Ustaz ada nampak. Nampak tak? Tak ada dah. Tak ada. Tak ada orang panggil buat. Tak ada panggil buat. Jadi Allah membuat kepada kamu sam awal absar, maknanya adalah samak dan basar pada kita. Cuma mana yang jadi syirik kalau kita kata samak basar kita sama dengan samak basar Tuhan, tu syirik. Okay. Siapa dak siap pergi atar cepat-cepat tu? Ingatan daripada pihak penganjur. Mana tadi? Dia kata maka apa nama tadi? Allah berdiri Tuhan. Maka dengan makna makhluk kita ni zat, maka kita tidak berhajat kepada zat lain untuk kita wujud dengan makna kita bukan sifat. Itu sama je. Tak? Dari segi makna pertama tu. Tapi adakah kita dengan makna kedua? Tidaklah, kerana kita ni makhluk, kita berhajat kepada mukhassis, iaitu Allah Ta'ala. Okay, itu makna qiyamuhu ta'ala binafsihi. Boleh? Jadi yang dalam qiyamuhu ta'ala binafsihi kena faham makna mahal tu tadi. Adapun Tuhan tu bertempat di atas arah ke mana? Itu bukan perbincangannya di sini. Perbincangannya pada masalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah Tuhan bagi segala yang baharu dari segi zat, sifat dan afal. Kerana zat Tuhan tak sama dengan zat makhluk. Situ zat makhluk bertempat, zat Tuhan tidak bertempat. Jadi situ perbincangan kalau kita nak huraikan berdasarkan apa yang disyarahkan oleh para ulama dan juga murad oleh musannif Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahumullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada soalan? Dia nak tanya, hal min soal, i'rab soal. Hal min soal, i'rab soal. Ada soalan tak? Ada live? Oh, ada sini. Tak ada ni, tak ada. Okey. Khawat tak ada ni, sekali lagi. Ada soalan? Ada nak tanya? Nak tanya?
Ha. Menepek. Zat sifat Tuhan ni menepek di Tuhan, gitu. Dia gini. Pada mensyarahkan, ya, bila kita cuba nak memberi kefahaman ni, kita akan gunakan mana-mana lafaz dan kalimah yang dapat difaham oleh pendengar. Okey. Adakah sifat Tuhan menepek di Tuhan? Okey, sekarang ni nak maksud menepek awak tu mana? Apakah maksud menepek yang awak maksud tu? Seperti mana kita nak cat dewan di bangunan ni dengan cat kuning, kita tepek cat di atas dinding, gitu ke? Kalau gitu tak mustahil, tak boleh kata gitu. Sifat Tuhan menepek, menepek di Tuhan dengan makna tepek satu atas satu. Tepek satu atas satu. Ya, sebenarnya kalau ikut tepek ni sendiri, menepek ni sebenarnya dua zat dah. Dua zat dah situ. Dua zat dah situ. Satu tepek di satu, ada dua benda dah. Sebelum dia tepek tu, dia boleh wujud tak? Kita kata sifat menepek pada zat. Sifat menepek pada zat. Dan sebelum dia tepek tu, dia wujud tak? Dia wujud kan? Dia wujud di yang lain. Kalau dia sifat, dia tak boleh wujud sendiri. Dia mesti wujud di yang lain. Dia mesti wujud di yang lain. Dah, ini makna gini kita boleh kata pada Tuhan ke? Tak boleh kata. Kita tak boleh kata sifat Tuhan menepek di Tuhan dengan makna ni. Dengan makna ni. Sebab itu terjemahan ataupun makna yang kita kata beradab dan juga lebih wajar, sifat Tuhan ada di Tuhan. Ada di Tuhan. Faham tak? Ada di Tuhan. Kita tak boleh kata menepek di Tuhan. Faham? Sebagaimana kita kata, kalau makhluk tak apalah, cat menepek di dinding, tak apa. Sebelum dia menepek di dinding, cat tu di mana dia? Saya jawab. Sebelum dia menepek di dinding, cat ni di mana dia? Tidak di mana-mana. Maujud bila makan, gitu. Mana? Jawab. Ni bukan payah ni. Awak tak perlu baca buku pun. Sebelum menempel di dinding, cat tu di mana? Dalam ton cat lah mana? Di warna itu ada pada pigmen cat. Tak. Kan ni pigmen itu yang pegang warna cat kan? Dia punya cairan tu pigmen dia yang pegang tu lah. Kalau sains ada pigmen cat tu lah yang lekat padanya putih ke warna apa kan. Tak. Okay. Jadi dia ada di sesuatu lah tu. Warna itu tetap ada pada pigmennya, pigmen cat itu. Cuma bila dah dilumurkan, ditempelkan, dicatkan pada dinding, maka cat tu melekat pada dinding. Ni kalau kikis ni hilang lah. Kikis ni hilang. Tapi dinding tu kita panggil berwarna tu lah, sebab dia melihat zahirnya dia berwarna dengan tu. Sebagaimana contoh senang, manis yang ada pada gula, awak ambil air, awak capur. Awak boleh nak manis tu dengan gula tu, awak boleh hasil tak? Tak. Tapi ada pada ni. Dia ada pada air. Maka bagi Tuhan, kita tak boleh nak kata Tuhan, sifat Tuhan menepek di Tuhan, tak boleh. Sifat Tuhan ada di Tuhan. Sifat Tuhan ada di Tuhan. Boleh Bagaimana kalau kita kata air, manis air tu ada dalam air, cara menepek ke? Tapi kalau air ni dia halal fihi, makna dia duduk dalam air sebab dia kerana makhluk tu sifat tu. Tapi penggunaan menepek tu kita tak gunalah. Sebab dia tidak menceritakan hakikat kemanisan air tu yang ada pada zat air. Maka untuk Tuhan kita tak boleh guna lafaz-lafaz yang tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Boleh? Nak tanya tu ke? Kena tanya benda lain.
Saya tak tahu kok, soalan ni dia banyak perbincangan boleh faham. Nak tanya tu ke? Ha? Ke masih belum terjawab? Apa dia nak tanya? Zat manusia badan-badan kita. Zat Tuhan dan sifat Tuhan sekali ke? Kalau dia bercerai, setelah awak faham makna zat dan sifat, boleh ke kata zat dan sifat Tuhan boleh bercerai? Tak boleh, kerana sifat Tuhan melazimi zat Tuhan. Sifat Tuhan melazimi zat Tuhan. La yang faku, tidak bercerai daripada Tuhan. Faham? Dah? Zat Tuhan hakikatnya macam mana? Hakikat zat Tuhan tidak ada yang mampu mengetahuinya kecuali Allah. La ya'rifullah illallah. Tidak mengenal Allah kecuali Allah. Jadi hakikatnya macam mana kita tak tahu. Tapi kita tahu dengan Allah memberitahu sifat-sifat dia. Lepas tu sifat yang ada pada zat dia macam mana? Esa dan sekali dengan zatnya lah. Bukan boleh diasing-asing. Kalau boleh asing, awal lagi dah salah pada makna sifat tu. Sifat tu dia tidak ada bersendirian. Faham? Ia kena ada pada zat. Apatah lagi sifat itu sifat Allah yang qadim lagi azali. Bila kata qadim lagi azali, maka sifat Allah itu juga qadim dan azali seperti zatnya. Boleh? Tengoklah, tengok. Saya hurai lain. Hak tanya soalan nak lain lah. Itu kena terang benda awak nak daripada soalan tu. Okay, baik Ada? Tak ada, sekadar tu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada, tak ada dah, minggu depan study week lah kan. Boleh tak apalah. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.